Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 22. Penunggu rumah Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk rebah ke bumi. Batang tubuh ketua pukau terlepas dari pelukannya. Mat Jali menghampiri ketua pukau yang sudah kaku itu. Dari lubang hidung dan telinga keluar darah yang merah kental. Saya menghampiri Datuk. Tubuhnya masih berwarna biru. Muntah darahnya sudah berhenti. Datuk membuka tangannya perlahan-lahan. Tengkorak yang dipegangnya menjadi hitam macam arang dan akhirnya bertukar menjadi serbuk halus macam amang bijih yang dibuang. "Campakkan ke air," kata Datuk. Saya mengambil serbuk hitam itu. Bila berada di atas tapak tangan saya, seluruh badan terasa panas. Cepat-cepat saya humbannya ke dalam air sungai. Datuk cuba bangun. Dia tidak berdaya. Setiap kali dia bangun, dia akan rebah. Bagaikan sendi tulang di kepala lututnya sudah hancur. Saya jadi kelang kabut. Mak Jali masih lagi memeriksa tubuh badan ketua pukau. Cara kebetulan, sebuah jip tentera lalu di situ. Mak Jali menahan jip tersebut. Setelah berunding, pemandu jip itu bersetuju membawa mayat ketua pukau ke balai polis Kampar. "Biar saya uruskan datuk saya di sini. Kalau boleh, encik sampai ke sana, cuba ikhtiarkan sebuah ambulans untuk datuk saya." "Saya cuba." Itulah janji yang diberikan Mak Jali kepada saya. Mereka pun berlepas dari Kampar. Saya merawat Datuk mengikut arahan yang dikeluarkannya. Walaupun ada orang yang lalu lalang di jalan raya, mereka tidak menghiraukan kami. Pada sangkaan mereka, saya dan Datuk pencari rotan yang sedang melepaskan penat di situ. "Carikan aku serunai laut, pucuk daun semuka dan campurkan dengan air sikit. Ramas daun-daun tu hingga hancur dan sapukan pada kepala lutut aku," perintah Datuk yang terpaksa saya lakukan. Hasilnya amat mengejutkan. Bila disapu ke kepala lutut dengan iringan jampi tertentu dari Datuk, saya lihat dia boleh bangun. Walaupun begitu, warna biru di tubuhnya tak mau juga hilang. Malah wajah Datuk kelihatan lebam macam dipukul sesuatu. Saya bagaikan mahu menangis bila Datuk tidak berdaya melangkah. Dia bagaikan terlupa macam mana mahu berjalan. Datuk sandarkan badannya pada sebatang pokok dekat situ. "Badan aku terasa bisa-bisa. Kepala terasa kosong." Datuk mengadu pada saya sambil meraba batang pokok di belakangnya. "Apa yang mesti saya buat tu?" "Tak ada satu pun yang dapat kau buat. Kalau janji aku sudah sampai untuk menemui Allah. Tapi kita mesti harus berikhtiar." "Aku tahu, tapi kau bukan orangnya untuk membantu aku dalam hal ni." "Kalau bukan saya, siapakah orangnya, Tok?" Datuk terdiam. Badannya jatuh perlahan ke atas bumi. Dijatuhkan kedua belah kakinya. Saya pun urut kaki Datuk. "Dalam dunia ni tak ada sesiapa pun yang boleh mengaku handal dalam apa jua bidang. Kalau dia merasa dirinya handal, itu hanya perasaan. Sedangkan ada orang yang lebih handal darinya dan kehandalan diri, orang tu pun tertakluk di bawah kekuasaan Allah." Sesungguhnya saya tidak tahu apakah cakap itu ditujukan kepada saya oleh Datuk. Saya perhatikan dalam saat-saat begitu, Datuk bercakap ikut suka hati sahaja. Inilah yang membimbangkan hati saya. Sedang saya diamuk keresahan, Mak Jali dan ambulans pun tiba. Datuk diusung ke dalam perut kereta ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Kampar. Datuk pun diberi rawatan segera. Bagi menghilangkan warna biru dan lebam, Datuk terpaksa diberi suntikan ubat. Datuk tak mahu menerimanya. Menurut Datuk, suntikan itu akan memberi kesan yang kurang baik dalam tubuhnya. Mak Jali dan saya terpaksa memujuknya. Datuk tidak berganjak dari keputusannya. Saya memujuknya dengan sedaya upaya yang boleh. "Tok, suntikan itu untuk memberi kesihatan pada Datuk," kata saya. "Maksudnya?" "Bila Datuk dicucuk, Datuk akan tidur.
Datuk dapat tenaga. Tambah saya sambil merenung muka Mak Jali supaya dia boleh mengakui kebenaran cakap saya itu. Setelah termenung lebih dari 10 minit, Datuk pun bersetuju untuk melakukan suntikan. Saya terkejut bila seorang jururawat yang bertugas memberitahu saya sudah 3 batang jarum patah ketika doktor melakukan suntikan di bahu Datuk dan doktor tidak mahu meneruskan kerjanya. Apa yang mesti saya buat? Tanya saya pada jururawat tersebut sambil merenung muka Mak Jali yang duduk di sebelah saya. Bagaimana? Boleh bagi kami masuk ke dalam? Mak Jali mengajukan pertanyaan. Jururawat yang berketurunan Pakistan tersenyum. Boleh. Tuan Doktor memang boleh mencari warisnya. Sebab? Doktor mau tanya sikit, beritahu jururawat. Saya dan Mak Jali masuk ke dalam bilik. Doktor Melayu yang berkulit hitam itu mempersilakan saya dan Mak Jali duduk. Saya orang Melayu, sudah belajar ke luar negeri, tapi saya tak membuang kepercayaan dan keyakinan saya pada ilmu batin. Ujar doktor itu sambil menggigit bibir. Dia lalu memperkenalkan namanya pada kami. Namanya Abdul Muttalib, anak jati Batu Pahat, Johor. Baru sebulan bertugas di Kampar. Sebelum itu, dia bertugas di Hospital Besar Al-Usta, Kedah. Saya kurang faham dengan cakap tuan. Suara Mak Jali tenang. Kalau orang Melayu tidak percaya pada kuasa gaib dan kebatinan, artinya dia bukanlah orang Melayu tulen. Kekuasaan gaib, dukun dan pawang adalah sebahagian dari teras bangsa kita. Kerana itu, saya panggil awak. Orang tua ini ada memakai ilmu tahan besi. Suruh dia buka. Doktor itu merenung muka saya. Fahamlah saya. Doktor itu memerlukan bantuan dari saya. Saya pun rapat kepada Datuk. Saya membisikkan ke telinganya. Bukalah Datuk. Untuk faedah diri Datuk. Buka apa? Sergah Datuk pada saya. Tahan besi. Tahan besi? Ulang Datuk. Ya, Tok. Datuk terdiam. Dia merenung muka saya. Sinar matanya cukup lembut. Seolah-olah dari sinar matanya terucap kata ini. Demi sayangku padamu, Tamar, aku lakukan apa saja. Saya resah. Datuk memejamkan matanya. Mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. Kemudian dia suruh saya memotong kuku di ibu jari sebelah kiri. Kuku yang sudah dipotong itu mesti dilipat 3 dan diletakkan di celah ketiak kanannya. Apa yang diperlakukan oleh saya diperhatikan oleh doktor itu dengan penuh minat. Bila semuanya sudah selesai, lagi sekali Datuk merenung saya dengan senyum. Sudah, pendek saja dia berkata. Doktor pun tersenyum. Dia mengambil jarum lalu melakukan suntikan. Semuanya berjalan dengan sempurna. Tidak lama Datuk berada di hospital, cuma 2 hari saja. Masuk hari yang ketiga, dia minta keluar. Datuk membuat keputusan untuk tinggal di rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai, Kampar. Muhammad Zain seorang pemborong kelas F dari Jabatan Kerja Raya daerah Batang Padang. Dia mengenali Datuk kira-kira 2 tahun yang lalu ketika membawa isteri yang diserang sakit lumpuh berubat dengan Datuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, sakit lumpuh yang didertai oleh isterinya sejak bertahun-tahun itu disembuhkan oleh Datuk. Sejak itu, dia menjadikan Datuk sebagai ayah angkatnya. Di Batu Berangkai, Datuk mengubati sakitnya dengan cara yang tersendiri. Setiap pagi, dia akan mandi air dari gunung dan memakan beberapa jenis pucuk paku pada sebelah petangnya. Seminggu kemudian, Datuk berangsur pulih dan sihat. Semasa tinggal di Batu Berangkai, Muhammad Zain memperkenalkan Datuk dengan jutawan Melayu yang juga menjadi orang yang bergelar yang dilantik oleh Sultan Perak pada masa itu. Jutawan Melayu itu mempunyai beberapa buah lombong di Melembu, Pusing, Batu Gajah dan Papan. Dia juga mempunyai beberapa buah rumah batu di daerah Kinta dan Batang Padang. Dia lebih suka berhubung dengan Muhammad Zain untuk memperbaiki sebarang kerosakan di rumahnya. Salah satu rumah batu terletak di Sungai Raya. Rumah itu diwarisi oleh arwah ayahnya. Besar, tersegam, terletak tidak jauh dari jalan besar. Dia tinggal di situ bersama isteri dan 2 orang anak perempuannya. Sementara rumahnya yang lain didiami oleh anak buah jutawan itu sendiri. Salah seorang anak perempuannya menuntut di Universiti Malaya. Ketika itu bertempat di Singapura dalam jurusan kedoktoran. Selain daripada mempunyai harta yang banyak,
Jutawan itu juga mempunyai 2 orang isteri. Isteri mudanya pula ada pertalian keluarga dengan Muhammad Zain. Perkenalan yang terjalan di rumah Muhammad Zain itu secara tak langsung memberikan satu tugas baru pada Datuk. Jutawan itu meminta Datuk memberikan pendinding di kawasan rumahnya supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Kerana tugas itu tidak berat, Datuk bersedia menolongnya. Berapa upahnya? 100 atau 300? Jutawan itu menyoal Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan menyandarkan badan pada dinding rumah Muhammad Zain. Muka Muhammad Zain saya lihat berubah sedikit. Kita hidup dengan kerja ni, anak cucu kita ada untuk makan pakai. Kalau sekadar untuk menolong je, tak jadi hal, jawab Datuk pada pertanyaan jutawan itu, yang merupakan satu sindiran yang tajam. Jutawan itu tunduk. Maafkan saya kalau saya cakap tadi menyakitkan hati. Saya sekadar mahu bersedekah saja. Nada suara jutawan itu mula menurun. Sedekahkan saja wang itu kepada anak yatim, tingkah Datuk. Jutawan itu menganggukkan kepala. Bila bapa mahu menolong Tok Kaya Sendi Raja? Muhammad Zain memotong percakapan. Datuk urut pangkal dagunya. Dia merenung muka jutawan itu 2-3 kali. Jutawan itu kelihatan resah. Saya terpaksa pergi ke sana setidak-tidaknya 3 senja. Saya mesti ke sana. Kalau begitu, duduk di rumah saya saja. Begini saja. Minggu depan, saya minta anak angkat saya ni hantar saya ke rumah Tok Kaya. Terpulanglah ikut mana yang baik. Baik pada awak, baiklah pada saya, kata Tok Kaya, jutawan itu sambil tersenyum. Lalu dia minta diri untuk pulang dari Datuk. Muhammad Zain menghantar jutawan itu hingga ke keretanya di tepi jalan besar. Pagi itu, Datuk memberitahu Muhammad Zain, anak angkatnya, yang dia mahu pergi mendaki gunung yang terletak di bahagian tepi kawasan Pekan Kampar. Buat apa ke sana, Pak? Tanya isteri Muhammad Zain sambil menghidangkan kopi dan roti. Nak cari bulu tumpat. Buat apa? Sahut Muhammad Zain. Untuk menolong Tok Kaya, jawab Datuk. Itu memuaskan hati Muhammad Zain dan isteri, serta saya. Dengan menaiki kereta Morris Minor kepunyaan Muhammad Zain, beliau menurunkan saya dan Datuk dekat sekolah Inggeris di Kampar. Dari situ, saya dan Datuk masuk ke dalam hutan. Lebih kurang pukul 4 petang, kami kembali ke rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai. Sebaik saja sampai di rumah, Datuk pun memotong buluh tumpat itu sepanjang 1 kaki. Buluh yang sudah dipotong itu berjumlah 4 semuanya. Diletakkan di bawah rumah. Tidak ada kejadian ganjil yang kami temui semasa di hutan. Jadi, tidak ada cerita yang menarik untuk diceritakan pada Muhammad Zain yang cukup kagum dan hormat pada Datuk.